Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Yusof, panel 1 Seminar Penyelidikan dalam Pendidikan. Penyelia tindakan kajian saya, Dr. Lim Chika. Saya Amshila binti Mat Said akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 menggunakan Box of Plus dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Okey, kandungan pembentangan. Okey, bermula daripada pendahuluan, fokus kajian, objektif kajian dan persoalan kajian, peserta kajian, pelaksanaan kajian, dapatan kajian, refleksi dan cadangan tindakan susulan. Okey, bahagian pendahuluan. Okey, yang pertama, setiap individu berhak mendapat pendidikan yang sesuai tanpa mengira umur, jantina dan bangsa. Yang ini bermaksud bahawa setiap individu tidak kira kanak-kanak, remaja ataupun dewasa berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tahap mereka. Program pendidikan pemulihan merupakan program yang membantu masalah pembelajaran kemahiran asas 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Okey, fokus kajian saya adalah kemahiran asas mengira. Berdasarkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran matematik pemulihan, terdapat 22 kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Okay. Daripada 22 kemahiran tersebut, saya fokuskan lagi kepada kemahiran 8, iaitu kemahiran operasi tambah lingkungan 18. Kenapa saya memilih kemahiran ini? Kerana wujudnya permasalahan dalam sesi PDP yang saya laksanakanlah, yang mana terdapat murid yang tidak dapat melakukan operasi tambah lingkungan 18 dengan betul. Okay. Keperluan penguasaan kemahiran adalah operasi asas ni, operasi asas tambah ni sangat mempengaruhi konsep aritmetik yang lain. Sekiranya murid tidak menguasai operasi tambah, mereka tidak akan dapat membuat operasi tolak, operasi darab dan operasi bahagi dengan betul. Okay, bahagian ketiga ialah fokus kajian. Okey, murid tidak menguasai kaedah side counting yang diajar oleh guru sebelum ini. Okey, berdasarkan temu bual bersama guru pemulihan dan guru perdana matematik yang mengajar mereka, mereka menyatakan bahawa mereka telah mengajarkan kaedah side counting ini kepada murid, tetapi malangnya murid tetap memberikan jawapan yang salah walaupun menggunakan kaedah ni. Berdasarkan pemerhatian terhadap analisis dokumen murid, memang saya dapati murid melakukan kaedah side counting tetapi memberikan jawapan yang salah. Okay, yang kedua, murid tidak dapat membilang menggunakan jari dengan betul. Okay, yang di sini murid tidak dapat melakukan soalan yang melebihi daripada bilangan jari mereka. Bilangan yang melebihi daripada bilangan 10 lah. Okey, sebagai contoh, bila murid diberikan soalan 5 tambah 6, 6 mereka akan mewakilkan seperti ini. Jadi maksud dia, bila dikira secara satu persatu, dia akan menjumlahkannya sebagai 6. Jadi di sini murid tersalah konsep lah, melakukan konsep yang salah, pengiraan yang salah. Okey, yang ketiga, murid tidak memahami konsep operasi tambah dengan betul. Okey, di sini saya dapati murid tidak menguasai konsep operasi tambah, iaitu konsep mencampurkan dua nombor menjadi satu. Murid pula menggabungkan dua nombor menjadi satu. Contohnya 5 tambah 6. Sepatutnya jawapan dia adalah 11. Tetapi murid menjawab 5 tambah 6 bersamaan dengan 56. Itu membawa bilangan kepada 56. Jadi di sini ada kesilapan konsep lah. Jadi berdasarkan dengan masalah ini, saya fokuskan kajian kepada kepentingan kajian. Iaitu kepentingan kajian ini adalah untuk menyelesaikan masalah kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dalam kalangan murid. Okey. Kolaborasi dalam pelaksanaan kajian iaitu dengan bantuan guru, pembimbing, guru perdana dan rakan praktikum lah. Dan yang ketiga, kawalan-kawalan daripada segi
bahan lah. Di sini saya menghasilkan satu bahan yang selamat digunakan dan selesa digunakan untuk pelajar kerana menurut Aldegena dan Etheridge menyatakan bahawa keberkesanan sesuatu bahan adalah dipengaruhi oleh rasa keselamatan dalam diri murid. Sekiranya murid berasa selesa, berasa selamat terhadap bahan, maka bahan tersebut dapat bagi manfaatlah kepada mereka. Kemudian kerelevanan kepada sekolah. Kerelevanan pada sekolah ni di mana berdasarkan temu bual bersama dengan pentadbir, pentadbir menyatakan bahawa kajian ini wajar dilaksanakan kerana pada tahun ini, pada tahun 2020, bilangan murid yang tidak tahu mengira operasi tambah sangat banyak. Okay, seterusnya objektif dan persoalan kajian. Objektif yang saya kemukakan ada dua sahaja, iaitu meningkatkan penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dalam kalangan murid pemulihan tahun 2 dengan menggunakan box of plus. Yang kedua, menambah baik amalan pedagogi pengkaji dalam membantu murid pemulihan tahun 2 menguasai kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dengan menggunakan box of plus. Okey, daripada objektif kajian ni, saya timbulkan persoalan kajian yang memberi panduan terhadap pelaksanaan kajian lah. Yang pertama, adakah penggunaan box of plus dapat meningkatkan penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dalam kalangan murid pemulihan kedua, tahun 2? Persoalan yang kedua, bagaimanakah box of plus dapat menambah baik amalan pedagogi pengkaji dalam membantu murid pemulihan tahun 2 menguasai kemahiran operasi tambah lingkungan 18? Seterusnya adalah peserta kajian. Okey, peserta kajian terdiri daripada 3 orang, iaitu 2 lelaki dan 1 orang perempuan. Ciri-ciri hampir sama bagi ketiga-tiga peserta tersebut, iaitu mempunyai masalah kemahiran operasi tambah lingkungan 18, mendapat skor 2 ke bawah dalam ujian pra, mempunyai sifat pendiam dan pemalu, tidak mempunyai sebarang jawatan di sekolah. Seterusnya merupakan model kajian. Okey, model kajian tindakan yang saya pilih adalah model Kemis dan McTaggart 1988. Dalam model ini terbahagi kepada 4 fasa, iaitu pada fasa pertama mereflek, fasa kedua merancang, fasa ketiga bertindak, fasa keempat memerhati. Okey, pada sesi mereflek ni saya telah melaksanakan sesi PDPC. Daripada PDPC tersebut, saya dapati objektif yang telah saya rancang tu tidak tercapai dan terdapat beberapa kelemahan lah sepanjang pelaksanaan PDPC tersebut, terutamanya daripada segi penggunaan bahan. Kemudian saya melakukan tinjauan awal. Tinjauan awal ini saya lakukan dengan menganalisis dokumen, iaitu latihan murid, melaksanakan ujian diagnostik dan temu bual bersama guru. Daripada analisis dokumen tu, saya dapati bahawa murid telah diajar kaedah side counting, tapi murid tetap melakukan kesalahan. Daripada segi ujian diagnostik, saya dapati bahawa murid kerap melakukan kesalahan lah bagi kemahiran operasi tambah lingkungan 18 ni. Dan daripada temu bual guru, temu bual guru pembimbing, guru pemulihan dan guru matematik arus perdana yang mengajar mereka menyatakan bahawa murid memang mempunyai masalah operasi tambah apabila melebihi daripada bilangan 10. Okey, kemudian pada fasa kedua iaitu fasa merancang. Pada fasa merancang ini, saya merancang untuk menyelesaikan masalah yang wujud lah. Yang pertama, saya bina objektif. Objektif adalah berdasarkan dengan masalah yang wujud. Yang kedua, saya bina bahan iaitu bahan box of plus. Dan yang ketiga, bina jadual dan instrumen. Jadual di sini merupakan jadual pelaksanaan tindakan dan jadual sesi tindakan lah. Daripada segi instrumen pula, saya membuat ujian pra dan pasca, lembaran kerja, borang-borang pemerhatian, nota lapangan dan soalan temu bual berserta senarai semak temu bual. Okay.
pada fasa ketiga iaitu fasa bertindak, di mana fasa ini merupakan fasa pengkaji melaksanakan rancangan yang telah dirancang tersebut. Pada fasa ini berlaku selama 2 minggu, 2 minggu sesi tindakan lah. Okey, kemudian pada fasa memerhati, fasa memerhati ini merupakan fasa yang sangat penting di mana maklumat dan data yang diperolehi daripada sesi bertindak dikumpul untuk dianalisis. Okey, analisis yang dilakukan oleh pengkaji adalah berdasarkan instrumen tersebutlah, iaitu analisis secara kandungan dan deskriptif. Okey, daripada analisis tersebut, dapatan analisis akan diinterpretasikan dalam bentuk laporan yang mudah difahami seperti gambar raja, graf dan jadual. Okey, yang ini adalah bahan bantu yang saya telah hasilkan iaitu Box of Plus. Okay. Okay, pelaksanaan kajian. Okay, pelaksanaan kajian ini dijalankan selama 12 minggu praktikum, iaitu pada fasa pertama, langkah pertama, pengkaji kenal pasti permasalahan kajian. Okay, yang ini ada seperti yang saya telah terangkan pada fasa mereflek dalam model Cummins dan McTaggart, yang mana pengkaji melaksanakan PDPC dan mendapati objektif yang telah dirancang itu tidak tercapai dan terdapat kelemahan lah sepanjang pelaksanaan PDP itu. Kemudian pengkaji melakukan tinjauan data awal. Tinjauan data awal yang dilakukan oleh pengkaji adalah melalui ujian domestik, analisis dokumen, temu bual dan juga tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang dilakukan pengkaji ini adalah untuk memberikan maklumat dan data kepada pengkaji apa yang perlu pengkaji lakukan apabila berhadapan dengan masalah murid yang tidak dapat melakukan kemahiran operasi tambah lingkungan 18. Okey, kemudian pengkaji merancang pelan tindakan. Okey, rancang pelan tindakan ni terdiri daripada fasa merancang lah dalam model Cummins McTaggart, yang mana pengkaji membina objektif dan persoalan kajian, pengkaji membina instrumen, membina bahan, membina jadual sesi tindakan agar dapat dilaksanakan secara sistematik. Kemudian pengkaji melaksanakan pelan tindakan. Melaksanakan pelan tindakan ni merupakan di mana sesi pengkaji menggunakan bahan-bahan yang telah dirancang seperti bahan Box of Plus tersebut di dalam sesi tindakan. Okay. Pelan tindakan ni dilakukan selama 2 minggu lah, 2 minggu tempo praktikum. Okay, seterusnya pengkaji menganalisis data. Analisis data adalah berdasarkan dengan instrumen, sama ada analisis kandungan ataupun deskriptif. Kemudian pengkaji melakukan refleksi. Refleksi ini adalah untuk melihat sama ada dapatan kajian tersebut, dapatan daripada analisis kajian dapat menjawab persoalan kajian ataupun tidak. Kemudian penulisan laporan. Penulisan laporan ini adalah bukti yang mana pengkaji telah melaksanakan kajian. Okay, sesi tindakan. Okay, sesi tindakan terbahagi kepada 5 sesi, iaitu pada sesi pertama, pengkaji melaksanakan ujian prah dan pengenalan Box of Plus kepada peserta kajian. Pada sesi kedua, pengkaji memberikan bimbingan menggunakan Box of Plus kepada peserta kajian. Pada sesi ketiga, aktiviti permainan nombor bersama guru dengan menjawab lembaran kerja pertama. Sesi keempat, aktiviti permainan nombor dalam kalangan peserta kajian dan menjawab lembaran kerja kedua. Dan yang terakhir adalah sesi aktiviti permainan nombor secara individu, menjawab lembaran kerja ketiga, menjawab ujian pasca, dan yang terakhir adalah sesi temu bual. Okey. Kemudian kaedah mengumpul dan menganalisis data. Okey, kaedah mengumpul dan menganalisis data ni adalah berdasarkan dengan objektif dan persoalan kajian.
Okey, persoalan kajian yang pertama, adakah penggunaan box of class dapat meningkatkan penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dalam kalangan murid pemulihan? Bagi menjawab persoalan ini, kaedah yang digunakan yang pertama adalah ujian pra dan pasca. Instrumen yang digunakan adalah borang ujian pra dan ujian pasca, dan cara analisis adalah menggunakan jadual graf. Bagi kaedah yang kedua iaitu analisis dokumen, instrumen yang digunakan adalah lembaran kerja dan cara analisis adalah menggunakan jadual dan graf. Bagi kaedah yang ketiga iaitu kaedah pemerhatian, instrumen yang digunakan adalah nota lapangan, cara analisis adalah analisis kandungan. Okay, bagi menjawab persoalan kedua iaitu bagaimanakah box of class dapat menambah baik amalan pedagogi pengkaji dalam membantu murid pemulihan tahun 2 menguasai kemahiran operasi tambah lingkungan 18. Pengkaji menggunakan dua kaedah iaitu kaedah pemerhatian dan temu bual. Bagi kaedah pemerhatiannya, instrumen yang digunakan adalah nota lapangan dan cara analisis adalah analisis kandungan. Bagi kaedah temu bual, instrumen yang digunakan adalah borang temu bual dan cara analisis adalah berdasarkan dengan analisis kandungan. Okay, seterusnya bahagian yang penting iaitu dapatan kajian. Okey, dapatan kajian adalah berdasarkan persoalan. Okey, persoalan yang pertama, adakah penggunaan box of class dapat meningkatkan penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dalam kalangan murid pemulihan? Okey, bagi menjawab persoalan ini, pengkaji menggunakan 3 kaedah seperti yang dinyatakan tadi iaitu ujian pra dan pasca, analisis dokumen dan pemerhatian menggunakan nota lapangan. Bagi menjawab persoalan pertama, instrumen yang digunakan adalah ujian pra dan pasca. Okay. Dapat dilihat di sini adalah jadual dan graf perbandingan skor ujian pra dan ujian pasca intervensi peserta kajian. Okay, kita fokuskan kepada peserta kajian pertama. Okay, pada ujian pra, peserta kajian memperoleh skor 2 dan membawa peratus kepada 40%. Manakala ujian pasca, peserta kajian mendapat 5 skor iaitu kelima-lima item yang diberikan oleh pengkaji berjaya dijawab dengan betul dan memperoleh 100% skor 100% lah. Okay. Jadi apabila kita merujuk kepada graf, kita dapat melihat bahawa berlaku peningkatan sebanyak 60% tahap penguasaan kemahiran peserta kajian 1. Sini kita boleh lihat bukti ujian pra dan pasca yang dijawab oleh peserta kajian lah. Perbezaan. Soalan yang diberikan adalah sama, tapi perbezaan jawapan mereka. Okay, kemudian kita fokuskan kepada ujian pra dan pasca bagi peserta kajian kedua. Okay, skor yang diperolehi oleh PK2 ni pada ujian pra kosong. Yang bermaksud bahawa peserta kajian gagal menjawab dengan betul soalan yang dikemukakan oleh oleh pengkaji lah. Namun pada ujian pasca kita boleh lihat dekat sini berlaku peningkatan yang sangat ketara yang mana pada ujian pasca peserta kajian kedua berjaya menjawab kelima-lima item yang diberikan oleh pengkaji dengan betul. Jadi peratus yang diperolehi oleh peserta kajian ialah 100%. Okay. Jika kita lihat daripada graf tersebut, berlaku peningkatan 100% terhadap tahap penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 bagi peserta kajian kedua. Okay, yang ini merupakan bukti hasil ujian pra dan ujian pasca yang dilakukan oleh peserta kajian yang kedua. Okay, kita lihat pada ujian pra nombor 2. Okay, jawapan yang diberikan oleh murid adalah salah. Namun, murid memahami konsep, murid dapat menjawab dengan betul iaitu 14. Cuma, murid melakukan konsep yang salah iaitu 14. Murid dahulukan nombor 4 baru yang nombor 1. Jadi, salah konsep lah operasi tambah lingkungan 18 tu. Okay, seterusnya kita fokuskan kepada
peserta kajian ketiga, okay, dalam gulungan merah tersebut, okay, peserta kajian ketiga pada ujian pra memperoleh skor 1 yang membawa peratusan 20. Pada ujian pasca pula, kita boleh lihat bahawa peserta kajian berjaya menjawab ke-5 item dengan betul dan membawa peratusan 100%. Okay. Bila kita lihat daripada graf tersebut, kita boleh dapati bahawa berlaku peningkatan 80% terhadap tahap penguasaan kemahiran tahap penguasaan kemahiran peserta 3. Okay. Ini merupakan bukti hasil ujian pra dan pasca bagi peserta 3. Okay, kita boleh lihatlah dekat sini perbezaan jawapan yang diberikan oleh peserta kajian. Instrumen seterusnya yang digunakan oleh pengkaji adalah lembaran kerja. Okay, hasil daripada analisis yang dilakukan oleh pengkaji mendapati bahawa kita fokuskan kepada peserta kajian 1 dalam gulungan. Pada lembaran kerja pertama, peserta kajian memperoleh skor 4, manakala pada lembaran kerja 2 dan ketiga, peserta kajian memperoleh 5 skor, iaitu 5 item yang berjaya dijawab dengan betul. Maka di sini dapat kita simpulkan bahawa peserta kajian pertama menunjukkan peningkatan penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18. Okey, yang ini adalah merupakan bukti hasil lembaran kerja pertama, lembaran kerja kedua dan ketiga yang dilakukan oleh peserta kajian. Okay. Seterusnya bagi peserta kajian kedua, okay, dapat kita lihat di sini pada gulungan warna merah tersebut, berlaku peningkatan secara berperingkat yang mana pada lembaran kerja pertama, pengkaji memperoleh 3 daripada 5 skor. Lembaran kedua, 4 daripada 5 skor. Manakala lembaran kerja yang ketiga iaitu peserta kajian memperoleh 5 skor, iaitu 5 item dijawab dengan betul. Okay. Dapat disimpulkan bahawa di sini kita dapat lihatlah perbezaan secara berperingkat. Peningkatan secara berperingkat lah bagi peserta kajian kedua. Ini merupakan bukti lembaran kerja pertama, kedua dan ketiga peserta kajian kedua. Okay. Bagi lembaran kerja bagi peserta 3, okay, lihat dalam gulungan warna merah, kita boleh lihat bahawa pada lembaran kerja pertama, peserta kajian 3 memperoleh 3 daripada 5 skor, iaitu 3 item dijawab dengan betul dan 2 item salah dijawablah. Manakala pada lembaran kerja kedua dan yang ketiga, peserta kajian ketiga berjaya menjawab dengan betul 5 item yang diberikan. Okay, dapat dilihat dekat sini berlaku peningkatan terhadap tahap penguasaan kemahiran operasi tambah lingkungan 18 terhadap murid fikir. Okay, di sini merupakan bukti hasil lembaran kerja pertama, kedua dan ketiga peserta kajian ketiga. Seterusnya, instrumen pemerhatian menggunakan data lapangan. Okay, pada pemerhatian ini, pengkaji menganalisis tema kefahaman iaitu kod FHM yang merujuk kepada murid mengetahui, memahami dan menguasai kemahiran operasi tambah lingkungan 18. Okay, berdasarkan jadual yang pertama, dapat dilihat bahawa kod FHM ni, kod FHM yang ditunjukkan oleh peserta kajian 1 menunjukkan kekerapan sebanyak 9 kali. Manakala bagi peserta kajian kedua pada jadual berwarna jingga, peserta kajian menunjukkan tema kefahaman sebanyak 6 kali kekerapan. Manakala bagi peserta kajian ketiga, kod FHM yang ditunjukkan oleh peserta kajian adalah sebanyak 8 kali kekerapan. Okay, ini merupakan bukti pemerhatian data lapangan
yang ditunjukkan oleh peserta kajian pertama, iaitu dekat sini ada 9 kali kekerapan yang ditunjukkan. Okay. Bagi perkataan yang berwarna merah merujuk kepada kata kunci bagi kod kefahaman. Okay. Jika kita melihat kod di sana pada nombor 1, FHM1 TD1. Okay. Itu merujuk kepada kod kefahaman 1 bagi tindakan 1. Okay, ini merupakan pemerhatian data lapangan bagi peserta kajian kedua. Manakala pada jadual berikut merupakan pemerhatian data lapangan peserta kajian ketiga yang ditunjukkan bagi kod kefahaman. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa peserta kajian menunjukkan 8 kali kekerapan kod FHM. Dapatan kajian yang kedua iaitu bagi persoalan bagaimanakah Box of Plus dapat menambah baik amalan pedagogi pengkaji dalam membantu murid pemulihan tahun 2 menguasai kemahiran operasi tambah lingkungan 18. Okay, bagi menjawab persoalan tersebut, instrumen pertama yang digunakan adalah pemerhatian menggunakan nota lapangan. Sebelum ini kita gunakan juga pemerhatian nota lapangan bagi menjawab persoalan pertama, tetapi tema yang digunakan adalah kefahaman. Dalam persoalan kedua ni, tema yang digunakan adalah minat dan fokus. Tema minat ni merujuk kepada peserta kajian menunjukkan sikap minat dan suka terhadap penggunaan Box of Plus. Manakala tema fokus pula merujuk kepada sikap fokus yang ditunjukkan oleh peserta kajian terhadap penerangan yang diberikan oleh pengkaji. Okey, pada jadual pertama kita dapat lihatlah tema minat yang ditunjukkan oleh peserta kajian adalah sebanyak 7 kali kekerapan, manakala tema fokus yang ditunjukkan adalah sebanyak 4 kali kekerapan. Bagi peserta kajian kedua, kod MNT merujuk kepada kod MNT yang ditunjukkan oleh peserta kajian kedua adalah sebanyak 3 kali kekerapan, manakala kod FKS adalah sebanyak 4 kali kekerapan. Bagi peserta kajian ketiga, kod minat yang ditunjukkan oleh peserta kajian ketiga adalah sebanyak 4 kali kekerapan, manakala tema fokus yang ditunjukkan oleh peserta kajian adalah sebanyak 3 kali kekerapan. Okay, di sini merupakan bukti catatan pemerhatian bagi pemerhatian data lapangan peserta kajian pertama. Okay, jika kita lihat bilangan pertama bagi kod FKS 1 TD1 dia merujuk kepada fokus 1 bagi tindakan 1. Manakala bawah dia MNT 1 TD1 merujuk kepada minat 1 pada tindakan 1. Ini pula merupakan bukti catatan pemerhatian bagi pemerhatian data lapangan peserta kajian kedua. Di sini kita lihat ada 7 kekerapan yang ditunjukkan. Dan yang ini adalah merupakan catatan pemerhatian bagi nota lapangan peserta kajian ketiga. Kekerapan yang ditunjukkan adalah sebanyak 7 kali kekerapan FKS dan MNT. Instrumen kedua bagi menjawab persoalan kedua, pengkaji menggunakan temu bual. Temu bual itu adalah berdasarkan senarai semak lah. Pengkaji melaksanakan temu bual secara berstruktur lah, sebab tu kita lihat ada tanda tik dekat sana menyatakan bahawa jawapan iya dan positif. Okay, dapat dilihat dalam jadual terdapat 6 item dan setiap item mempunyai tema tersendiri. Okay, kita lihat pada bilangan pertama dan bilangan kedua, tema yang dikemukakan adalah tema minat, manakala bilangan 3 sehingga bilangan 6 adalah tema pengetahuan. Okay, seterusnya adalah refleksi kajian. Penggunaan Box of Plus sangat membantu pembelajaran kemahiran operasi tambah lingkungan 18 dalam kalangan peserta kajian. Okay, yang ni kita boleh lihat daripada hasil dapatan kajian lah yang telah dianalisis dan diinterpretasikan.
Okey, yang kedua, melalui box of plus, persepsi matematik susah dan membosankan dapat diatasi di samping pengkaji melaksanakan aktiviti yang menyeronokkanlah dalam penggunaan box of plus tu. Yang ketiga, dapat uh, merangsang minat dan menarik minat peserta kajian terhadap kemahiran aritmetik. Okey, sekiranya murid dapat kuasai uh, operasi tambah lingkungan 18 dengan menggunakan box of plus, maka dalam masa yang sama dia akan berasa minat juga terhadap operasi aritmetik yang lain kerana keempat-empat kemahiran aritmetik ni dia sangat berkait rapat. Okay. Dan asas dia adalah operasi tambah. Okay. Kemudian pengkaji dapat melaksanakan sesi PDPC yang lebih menarik serta meningkatkan tahap profesionalisme pengkaji sebagai guru dalam bidang pendidikan lah. Di sini kita boleh lihat bahawa dengan adanya bahan box of plus tu, pengkaji dapat mempelbagaikan kaedah, dapat mempelbagaikan aktiviti semasa pengajaran. Jadi dapat meningkatkan tahap profesionalisme diri sebagai guru lah. Cadangan tindakan susulan. Okay, yang pertama, mengembangkan fungsi penggunaan box of plus kepada lingkungan yang lebih besar seperti lingkungan 50 dan lingkungan 100. Maksudnya di sini dia box of plus tu kita kembangkan lagi kepada uh, kemahiran yang kemahiran yang lain seperti kemahiran lingkungan 50 dan lingkungan 100. Kedua, memperkembangkan fungsi penggunaan box of plus kepada kemahiran operasi seperti tolak dan darab. Okey, box of plus yang sedia ada ni boleh digunakan untuk konsep tolak dan darab, tetapi berlainanlah dengan konsep operasi tambah dan cara dan kaedah penggunaan pun amat berbeza. Okey, yang ketiga, penggunaan perisian komputer seperti Microsoft PowerPoint dalam penerangan konsep dan pelaksanaan aktiviti. Okey, pengkaji ada juga menggunakan Microsoft PowerPoint tetapi terhadlah. Jadi cadangan tindakan susulan kemudian tu kita memperbanyakkan lagi lah penggunaan Microsoft PowerPoint ataupun aplikasi yang lain lah. Yang keempat, mengubah suai box of plus kepada bentuk yang lebih menarik. Okey, box of plus yang sedia ada ni memang menarik tetapi mungkin kita boleh hasilkan dalam bentuk yang lain. Contohnya bukan sahaja kad. Tapi mungkin dalam bentuk rumah ke ataupun dalam bentuk 3D ke. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan tempoh intervensi. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, tempoh pelaksanaan intervensi adalah sebanyak 5 sesi. Mungkin kita boleh tambahkan lagi kepada 5, 6, 7 intervensi mengikut kesesuaian lah. Jadi dalam masa yang sama dapat mengukuhkan lagi lah tahap penguasaan peserta kajian. Ini slide kedua terakhir iaitu rujukan dalam pelaksanaan kajian dan pembinaan slide pembentangan ni. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Sesi soal jawab.